Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan pada Ustazah Nur Hafizah binti Zakaria. Jadi pada hari ini saya bersama-sama ahli kumpulan saya iaitu Nurul Farihah binti Ahmad Rosti dan Nur Hadirah binti Zulkifli akan membentangkan tugasan dua kami iaitu proses pelaksanaan dan pembubaran perkahwinan. Jadi apa itu perkahwinan? Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Dari segi istilah syarak pula, perkahwinan adalah ijab kabul ataupun akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa-bahasa lain yang memberi makna nikah untuk menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan. Okey, jadi makna lafaz nikah ni adalah biasa kan kita pergi majlis kahwin ataupun kita tengok orang akad nikah, aku terima nikahnya sekian-sekian dengan mas kahwin, seperangkat alat solat dibayar tunai. Itu adalah lafaz akad nikah. Jadi bila mana berlaku ijab kabul ni, maka lelaki dan perempuan bolehlah bersentuhan antara satu sama lain. Jadi fitrah manusia ini iaitu ingin hidup berpasangan dan memiliki keluarga. Rasulullah sendiri pun berkahwin kan dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah. Jadi pentingnya institusi kekeluargaan dalam Islam. Sebab Rasulullah ni ingin meramaikan lagi, memperbanyakkan lagi umat Islam atas dunia ni. Agama Islam ni dia menggalakkan kaum lelaki yang berkemampuan ni supaya berkahwin. Kerana ingin menyahut seruan Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan mengelakkan daripada berlaku maksiat. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, orang perempuan, orang lelaki kadang-kadang batas pergaulan tu tak terjaga. Maka berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini lah. Contohnya kita boleh tengok dalam surat khabar kan. Berlaku kes rogon, kes zina, mengandung anak luar nikah dan sebagainya. Sebab itulah Allah tu meminta perempuan-perempuan ataupun lelaki yang sudah layak ataupun berkemampuan untuk menikah ni berkahwin. Sebab tidak mahulah perkara sebegini berlaku. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Okey, sadaqallahu azim. Yang bermaksud, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan, sama ada 2, 3 ataupun 4. Kemudian, jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu ni, maka cukuplah berkahwin dengan seorang sahaja. Ataupun hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya tidak berlaku kezaliman. Selalu kan, kalau orang yang berpoligami ni, kita dapat tengok kadang-kadang ada yang tersakiti. Yang sebabkan apa? Sebab keadilan ni lah. Kasih sayang tak sama rata. Sebab itulah Allah dah menekankan dah. Lelaki ni kalau tak boleh berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja. Dan poligami ni hanya terhad kepada 4 orang isteri sahaja. Jadi Allah juga meminta lelaki dan perempuan yang bujang ni untuk berkahwin. Ada disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu azim. Okey, dalam ayat Al-Quran ni Allah kata, dan kahwinlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu, orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki ataupun yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi perempuan-perempuan yang bujang ataupun lelaki tu yang dah layak dah nak kahwin,
Jangan risau. Allah dah kata kalau kamu miskin, Allah akan memberi rezeki lagi kepada kamu. Ini adalah hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudul walud fa inni mukasirun bikumul anbiya yaumul qiyamah." Nabi kata, "Kahwinlah kamu dan beranak pinatlah kamu, kerana sesungguhnya aku berbangga kerana banyak bilangan kamu pada hari kiamat." Hadis lain pula, sabda Rasulullah SAW, Nabi kata, "Perkahwinan itu sunnahku. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan daripada kalangan umatku." Nabi memang tegahlah siapa yang tak mahu kahwin ni, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Maksudnya kamu ni berpenyakit ataupun tidak bertanggungjawab. Tu dilaranglah untuk bernikah. Tapi kalau kamu sudah mampu, layak untuk kahwin tapi membuat pilihan untuk bujang selama-lamanya, Nabi melarang. Nabi dah sebut dalam hadisnya. Seterusnya kita masuk kepada hukum perkahwinan. Hukum asal perkahwinan ni adalah sunat. Tapi secara keseluruhannya, hukum perkahwinan ni ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ada orang diwajibkan untuk berkahwin, ada orang diharamkan untuk berkahwin, ada orang makruh untuk berkahwin. Jadi kita akan tahu bagaimana hukum perkahwinan ni. Siapa yang wajib kahwin? Orang yang wajib kahwin adalah orang yang berkemampuan, orang yang mampu dan mempunyai nafsu yang kuat sehingga boleh menjatuhkan ke lembah maksiat. Maksudnya, kalau kita tak kahwinkan dia, dia akan melakukan zina. Jadi kita nak mengelakkanlah daripada perkara-perkara sebegini. Dia wajib kahwin sebab dia mampu. Okey, seterusnya sunat. Sunat ni orang yang mampu kahwin. Tapi dapat mengawal nafsunya. Dia boleh kahwin tapi dia boleh kawal lagi. Kalau dia tak kahwin pun, dia tak akan melakukan zina. Itu adalah orang yang sunat lah. Seterusnya, harus. Harus adalah orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin. Nak kahwin tak apa, tak kahwin pun tak apa. Seterusnya makruh. Makruh ni orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah zahir dan batin, tetapi sekadar tidak memberi kemudaratan kepada isteri. Sama ada ia kaya atau tiada nafsu yang kuat. Dia dah lah tak mampu dari segi nafkah zahir dan batin ni. Lepas tu boleh memberi kemudaratan kepada isteri. Seterusnya haram. Siapa orang yang haram ni untuk berkahwin? Haram berkahwin ni adalah orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah zahir dan batin, dan dia sendiri lemah, sama ada dia ada penyakit dan sebagainya, tidak mempunyai keinginan berkahwin serta akan menganiaya isteri jika dia berkahwin. Ni adalah orang yang diharamkan lah. Dia tak mampu, contohnya nak bagi duit makan pun tak mampu, lepas tu berpenyakit. Lepas tu kalau dia berkahwin pun dia akan menganiaya isterinya, sama ada dia menyakiti ke. Sebab itulah dia diharamkan untuk berkahwin. Baiklah, saya akan meneruskan tentang proses perkahwinan dalam Islam, iaitu rukun perkahwinan. Baiklah, rukun perkahwinan. Apa itu rukun perkahwinan dalam Islam? Rukun perkahwinan dalam Islam ialah perkara-perkara asas yang penting diistilahkan oleh para ulama sebagai kesempurnaan dalam sesebuah perkahwinan. Jadi sebelum kita berkahwin, kita perlu mengikuti rukun-rukun perkahwinan yang terdapat di dalam agama Islam agar kesempurnaan dalam majlis pernikahan kita mengikut syariat yang telah ditentukan. Baiklah, sekarang kita akan lihat rukun nikah terdapat 5, iaitu yang pertama, ijab dan qabul, kedua, wali, ketiga, pengantin lelaki, keempat, pengantin perempuan, dan kelima, 2 orang saksi. Dalam rukun nikah ini juga terdapat syarat-syarat yang perlu diikuti untuk mendapat kesempurnaan dalam sesebuah perkahwinan. Baiklah, sekarang kita akan lihat apa dia syarat-syaratnya. Baiklah, syarat-syarat bagi ijab.
Iaitu yang pertama, menggunakan kalimah atau sebutan nikah atau terjemahan yang tepat. Okey, bila kita nak berkahwin, kita sebagai wali ataupun sebagai pengantin lelaki perlulah mengucapkan lafaz-lafaz tu dengan jelas. Yang kedua, ijab dari wali atau wakilnya. Okey, syarat ijab ni perlulah daripada wali atau wakilnya, iaitu bapa ataupun adik lelaki atau abang lelakinya. Yang ketiga, nikah diakad bukan pada waktu yang terbatas. Maksudnya kat sini adalah bila kita ingin berkahwin, ingin mengadakan majlis akad nikah, perlulah mempunyai masa yang memang cukup. Bukannya kita perlu tergesa-gesa untuk menunaikan benda ijab tu dengan cepat. Yang keempat, bukan dengan kata-kata sindiran. Jadi dalam berkahwin pun kita ada adab. Tak boleh senang-senang saja kita nak guna kata-kata sindiran, kata-kata yang kurang elok untuk hari perkahwinan seseorang. Dan yang kelima, bukan dengan cara taklik. Baiklah, sekarang kita akan lihat syarat-syarat bagi kabul. Okey, ijab sudah, sekarang kabul. Baiklah, ada 6. Yang pertama, jangan ada kelengahan masa, iaitu ijab dan kabul. Maksudnya kat sini, bila seseorang wali mengucapkan, aku terima nikahnya nama anak perempuan tu dengan apa bla bla bla. Jadi, pengantin lelaki jangan tinggalkan masa yang begitu lama. Maksudnya segera jawab. Jangan ada kelengahan masa. Yang kedua, sesuai dengan kehendak ijab. Iaitu apa? Iaitu wali atau wakilnya lah yang mengucapkan. Yang ketiga, dari bakal suami atau wakilnya. Kabulnya adalah ucapan jawab salam daripada pengantin lelaki. Dan yang keempat, bukan dengan cara taklik. Dan yang kelima, bukan dengan kalimat sindiran. Begitu juga dengan syarat-syarat bagi ijab, kabul pun ada juga. Bukan dengan niat, bukan dengan kalimat sindiran. Maksudnya tak boleh waktu kita nak menikah tu lah kita nak buat gurau-gurau. Okey. Yang terakhir, menyebut nama bakal isteri. Okey, menyebut bakal isteri, nama bakal isteri adalah amat penting ya, supaya jelas dengan siapa kita berkahwin. Baiklah, syarat-syarat bagi wali iaitu yang pertama, beragama Islam. Dalam sebuah perkahwinan amat penting ya, agama tu perlulah beragama Islam. Wali perlulah seorang lelaki, bukannya seorang perempuan. Hendaklah baligh dan berakal. Takkanlah kita nak minta orang gila yang menjadi wali kepada pengantin perempuan. Okey, yang keempat, tidak dalam ihram, iaitu tidak menunaikan haji ataupun umrah ketika itu. Dan yang kelima, adil dan tidak fasik. Maksudnya seorang yang adil, yang boleh dipercayai, yang baik untuk menjadi wali. Dan seterusnya, waras pemikiran. Perlulah kita nak menjadikan seorang wali kita tu yang perempuan, perlulah waras pemikiran. Takkan kita nak bagi orang gila yang jadi wali kita. Yang seterusnya, bukan seorang safih. Dan yang terakhir iaitu merdeka, bukannya hamba. Baiklah, sekarang kita dah tahu syarat-syarat ijab, kabul, wali. Sekarang kita nak tahu syarat-syarat bagi pengantin lelaki. Yang pertama, perlulah beragama Islam. Sebelum kita nak kahwin tu, kita kena tahu dulu identiti. Dengan siapa kita berkahwin. Pengantin lelaki ni beragama apa? Beragama Islam ke beragama yang sebaliknya? Calon itu perlulah lelaki. Mestilah lelaki kan? Bukannya lelaki yang lembut ataupun maknya ke kunsa, okey? Dan yang seterusnya, lelaki dia ketahui dan tertentu. Maksudnya, bila kita nak berkahwin ni, kita mesti tahu siapakah gerangan bakal suami kita tu. Takkanlah kita nak kahwin dengan orang yang sebarangan, kan? Dan lelaki itu halal bagi calon isteri. Maksudnya, tak adalah pertalian yang menyebabkan yang nanti akan ada kerisauan ataupun ada permasalahan yang akan timbul selepas kita dah berkahwin. Ya? Lelaki itu tahu calon isterinya
halal. Sama juga dengan yang tadi. Laki itu kenal calon isterinya. Pengantin lelaki perlulah tahu juga siapakah gerangan bakal isterinya. Takkanlah yang lelaki nak kahwin dengan sebarang perempuan kan. Jadi penting untuk kita tahu siapa dengan kita berkahwin. Sebab dengan perempuan itulah, dengan lelaki itulah kita akan tinggal bersama-sama. Okay? Tidak punya isteri yang halal dimadukan. Maksudnya kat sini, seorang isteri itu bukan yang dah ada suami kemudian kahwin lagi dengan lelaki lain. Jadi lelaki kena tahulah, maksudnya perempuan itu masih kalau yang janda dia dah tiada lelaki ataupun yang anak dara, dia tak ada ikatan dengan mana-mana lelaki. Dan seterusnya tidak dalam ihram, iaitu menunaikan haji ataupun umrah. Tidak sedang mempunyai 4 orang isteri. Maksudnya pengantin lelaki bila nak berkahwin, janganlah waktu kita nak kahwin tu kita dah tahu kita dah ada 4 isteri. Yang hari ni kita nak kahwin tu yang kelima. Tak boleh ya, tak boleh. Jadi pengantin lelaki perlu kahwin kuatanya ada 4 saja. Ya, 4 sahaja. Dan tidak dipaksa dan terpaksa. Maksudnya dalam pernikahan tu kita tak boleh memaksa. Kalau pengantin lelaki tu tak sudi nak berkahwin dengan pengantin perempuan, calon pengantin perempuan, jangan dipaksa. Kerana apa? Boleh menyebabkan ketidakharmonian dalam sebuah perkahwinan. Baiklah, kita dah tahu dah syarat-syarat bagi pengantin lelaki. Sekarang kita lihat syarat-syarat bagi pengantin perempuan. Perlulah yang beragama Islam ataupun ahli kitab. Maksudnya kat sini yang salihah. Yang tahu agamanya agama Islam. Nyata calon itu wanita bukannya khunsa. Maksudnya kita kena tahulah juga calon isteri kita ni wanita sejati ke, wanita soleha ke, ataupun ada identiti lain yang disembunyikan kan. Kita tak naklah dalam bila kita dah berkahwin tu nanti terjadi apa-apa. Okey, wanita yang halal dikahwini. Okey, maksudnya kat sini halal lah, bukannya adik tiri ke, orang yang memang tak boleh kita kahwin. Jadi kita kena tahu susu galur keturunan pengantin perempuan. Wanita yang diberi izin untuk dinikahkan dengan calon suami. Terakhir, wanita yang tertentu, dan yang terakhir sekali iaitu wanita yang bukan dalam ihram, iaitu yang bukan menunaikan haji dan umrah. Okey. Sekarang kita lihat, kita dah ijab, kita dah qabul, kita dah ada wali, pengantin perempuan dah bersedia, pengantin lelaki pun dah segak bersedia. Sekarang tak sah kalau kita tak ada 2 orang saksi. Jadi apa syarat-syarat bagi 2 orang saksi ini yang perlu ada ketika majlis perkahwinan kita? Yang pertama, perlulah beragama Islam. Yang kedua, lelaki. Ya, lelaki, tak boleh perempuan. Hendaklah balik dan berakal, mampu mendengar dan melihat. Maksudnya dia nampak kejadian tu, dia dengar apa yang disebutkan oleh wali dan juga pengantin lelaki ketika ijab dan qabul dilaksanakan. Dan waras pemikiran, dia bukan wali yang melakukan akad nikah. Maksudnya kalau bapa dah menjadi wali, okey, jadi saksi eloklah pakcik ataupun 2 orang pakcik kita. Maksudnya dia tak ada kaitan dengan ijab dan qabul. Dan seterusnya adil dan tidak fasik, mempunyai marwah, faham perkataan ijab dan qabul, dan merdeka bukannya sahaya, bukannya hamba. Okey, sekarang kenapa ya kita perlu berkahwin? Topik yang paling orang suka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menggalakkan kita berkahwin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 21. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahawa dia menciptakan jodoh untuk kamu daripada diri kamu, yakni bangsa kamu, supaya kamu bersenang-senang kepadanya. Dan dia, yakni Allah, mewujudkan sesama kamu
kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang memikirkan. Maksudnya kat sini, kita hidup di muka bumi ni, Allah dah tentukan dari kita awal kita lahir sampai kita mati nanti, dengan siapa kita berjumpa, dengan siapa kita berkahwin, apakah yang akan jadi dalam perkahwinan kita, bagaimana cara kita mati, semua telah ditentukan dengan baiknya oleh Allah. Jadi untuk yang belum jumpa lagi pasangan, jangan risau. Kerana apa? Kerana memang Allah telah menjanjikan kita bahawa adanya jodoh walaupun lambat, ada sahaja. Okay, baiklah, saya akan sambung pembentangan untuk bahagian pertunangan. Baiklah, sebelum kita adakan pertunangan, sudah pastinya kita akan memilih dahulu pasangan yang sesuai. Jadi Islam telah mengemukakan beberapa kriteria yang perlu dititikberatkan dalam pemilihan pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, mafhumnya yang bermaksud wanita dikahwini kerana 4 perkara, iaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka agama adalah lebih baik. Jadi sekarang ni kita nak mencari calon isteri. Untuk mencari calon isteri, kita kena pilih agama dahulu, iaitu wanita yang solehah. Ianya diikuti juga dengan kecantikan rupa paras, keturunan dan kekayaan. Kita perlu pilih wanita yang solehah ataupun beragama supaya nanti wanita tersebut dapat melahirkan dan membentuk anak-anak yang soleh, yang baik akhlaknya. Okey, seterusnya kita akan memilih calon isteri yang penyayang dan juga banyak anak. Okey, penyayang ni maksudnya mempunyai rasa cinta lah dan banyak anak, untuk meramaikan lagi umat Nabi Muhammad SAW. Untuk lihat perempuan yang banyak anak ni, perlu lihat kepada 2 perkara. Yang pertama sekali adalah dari segi keadaan fizikalnya, sama ada sihat ataupun tidak. Yang kedua, kita kena tengok keturunannya, tengok ibunya ataupun saudara perempuannya. Baik, untuk memilih calon suami pula perlulah berakhlak mulia dan berilmu. Kita kena pilih yang suami yang berakhlak mulia dan juga berilmu, kerana nanti dia akan menjadi ketua keluarga. Dia akan membimbing keluarganya. Jadi kita perlukan suami yang mengetahui hukum-hukum Allah, yang mengetahui tanggungjawab sebagai seorang suami, yang mampu juga mendidik anak-anak. Okey, selain daripada itu, Islam turut menitikberatkan soal persamaan taraf ataupun kita panggil sebagai sekufu. Dan pasangan yang sesuai ini mencakupi aspek keagamaan, keturunan, pendidikan, harta, kecantikan dan sebagainya. Okey, penting ya sekufu ni untuk kita elakkan daripada berlaku konflik selepas perkahwinan. Okey, apakah maksud pertunangan sebenarnya? Baik, pengertian pertunangan merupakan suatu pernyataan ataupun permintaan dari seorang lelaki kepada pihak perempuan untuk mengahwininya, baik dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun melalui perantaraan pihak-pihak tertentu yang dipercayai atau keluarganya bersesuaian dengan kehendak syarak. Jadi pertunangan ni sebenarnya adalah permintaan dari seorang lelaki kepada pihak perempuan untuk berkahwin. Okey. Jadi pertunangan di sisi syarak ni ada 5. Yang pertama sekali, lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada perempuan secara langsung. Yang kedua, lelaki memberitahu hajatnya untuk meminang kepada wali perempuan. Yang ketiga, menggunakan pihak ketiga untuk meminang. Yang keempat, wali menawarkan anak perempuannya kepada lelaki soleh. Dan yang terakhir sekali adalah perempuan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang soleh. Okay, dalam pertunangan ni tidak perlu dihebahkan seperti mana pernikahan. Sabda Nabi SAW, rahsiakan pertunangan dan iklankan ataupun maklumkan tentang perkahwinan. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwa Al-Ghalil. Jadi bagi siapa yang bertunang tidak perlulah kita hebahkan. Okey, hanyalah pernikahan sahaja yang perlu kita war-warkan. Sekarang kita akan lihat pula syarat-syarat pertunangan dalam Islam. Yang pertama sekali, perempuan yang hendak dipinang mestilah sah nikah dengannya atau bukan muhrimnya.
Maksudnya di sini untuk bertunang dengan seorang wanita tu perlu pastikan bahawa wanita tersebut tiada pertalian darah ataupun kita panggil bukan muhrim. Okey. Seterusnya yang kedua adalah perempuan yang hendak dipinang bukan menjadi isteri kepada lelaki lain. Yang ketiga, perempuan yang hendak dipinang juga bukanlah tunangan lelaki lain. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Oleh itu, tidak halal dia membeli pembelian saudaranya dan tidak halal pula dia meminang pinangan saudaranya itu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, perempuan yang dipinang tidak berada dalam tempoh iddah. Seterusnya kita sambung kepada pembubaran perkahwinan. Pembubaran dalam bahasa Arab bermaksud farraqa, iaitu perpisahan ataupun pemisahan. Dalam kitab fiqh, pemisahan ni merujuk pada suami isteri yang bercerai. Dalam sistem perundangan di Malaysia, farak ni adalah perpisahan lah, tapi bukan melalui talak. Tidak ada satu pun suami isteri yang menginginkan perpisahan lah dalam perkahwinan mereka. Tapi sekiranya berlaku juga, kita ada cara penyelesaiannya. Kita boleh bercerai dengan cara elok lah. Jadi terdapat 6 pembubaran perkahwinan yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama talak, iddah dan rujuk, fasah dan khuluk, li'an nusyuz dan suh, hadonah dan hak-hak selepas cerai. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, daripada Ibnu Umar, Nabi SAW qala abghadul halali ila Allahi talaq. Sabda Rasulullah SAW daripada Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah talak. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nampak tak, daripada hadis ni kita tahu Allah ni sangat murka kepada pasangan suami isteri yang bercerai-berai. Kita masuk kepada talak. Apa itu talak? Talak ni adalah yang paling masyhur lah dalam kalangan rakyat Malaysia ni. Talak menurut bahasa cerai ataupun melepaskan ikatan. Dari segi istilah, talak ialah menguraikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, cerai atau yang mengandungi makna keduanya. Ataupun dengan kata lain, talak ialah pembubaran ikatan perkahwinan dengan lafaz talak atau seumpamanya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama'. Yang penting, kata kunci dia adalah talak. Talak ni terbahagi kepada dua, iaitu talak raj'i dan talak bain. Apa itu talak raj'i? Talak raj'i ni seorang suami yang menceraikan isterinya, tapi dia boleh rujuk kembali isterinya tanpa akad nikah, dengan memastikan isterinya itu masih berada dalam tempoh iddah. Itu adalah talak raj'i. Talak satulah kebiasaannya. Masa isteri berada dalam tempoh iddah tu, suami bolehlah nak rujuk kembali isterinya tanpa akad nikah yang baru. Okey, kemudian talak bain. Talak bain ni terbahagi kepada dua. Talak bain sughra dan talak bain kubra. Bagaimana kita nak membezakan bain sughra dengan kubra? Bain sughra ni talak yang jatuh serta-merta pada masa lafaz talak dilafazkan dan kesemua hak-hak isteri terputus apabila dijatuhkan talak. Manakala bain kubra ialah talak 3 yang dilafazkan oleh suami. Talak 3 ni kita tahu, kalau si suami ni menceraikan isterinya perlu berkahwin dengan orang lain dulu, bersetubuh barulah boleh kembali kepada suami yang asal. Itu adalah perbezaan antara bain sughra dan bain kubra. Dalam talak ni ada lagi 3 talak yang kita perlu tahulah. Talak sunni, talak bid'i dan talak taklik. Talak sunni ni suami melafazkan talak kepada isterinya yang masih suci dan tidak disetubuhinya ketika dalam tempoh suci. Contohnya baru-baru kahwin kan. Tiba-tiba awal-awal kahwin tu tak bersetubuh lagi. Dalam seminggu tu tiba-tiba
suami menceraikan isterinya. Jadi itu adalah talak sunni. Talak bid'i pula suami melafazkan talak kepada isterinya ketika dalam haid ataupun ketika suci yang disetubuhinya. Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Ni memang terjadi di negara Malaysia lah. Contohnya suami kata, suami kata kat isterinya, awak kalau keluar melalui pintu ni, jatuh talak 1. Sekiranya isteri keluar melalui pintu tersebut, maka jatuhlah talak. Tapi kalau isterinya tak keluar, tidak akan jatuh talak tersebut. Dia bersyarat lah. Kalau suami kata, kalau pergi vaksin, maka jatuhlah talak 2. Sebagai contoh. Tapi sekiranya isteri sudah pun vaksin sebelum lafaz talak itu disebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau isteri tu nak ambil vaksin yang kedua, maka jatuhlah talak tersebut. Lafaz talak ni terbahagi kepada 2, iaitu talak soreh dan talak kinayah. Maksudnya ada lafaz talak yang jelas dan secara sindiran ataupun suami guna bahasa kiasan kepada isteri. Okey, kita tengok kepada talak soreh. Talak soreh ni adalah lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus terang. Kalau suami lafaz tu kita faham dah maksud suami. Sebagai contoh, saya talak awak. Ni adalah lafaz yang jelas lah. Tak ada siapa boleh pertikai sebab jelas ayat ni. Seterusnya, contoh lain adalah saya ceraikan awak. Saya lepaskan awak daripada menjadi isteri saya. Okey, contoh-contoh ni kita dapat lihat kan. Ia merupakan lafaz yang jelas oleh suami kepada isteri. Okey, talak kinayah. Talak kinayah adalah lafaz yang digunakan secara sindiran oleh suami. Contohnya, suami kata, pergilah awak ke rumah mak awak. Jadi, di situ timbul kekeliruan. Sama ada suami ni ceraikan ke atau memang dia suruh pergi rumah mak isteri kan. Macam tu. Seterusnya, pergilah awak dari sini. Saya benci melihat muka awak. Daripada ayat ni kita tak tahu apa maksud suami kan. Sebab itulah lafaz kinayah ni memerlukan niat suaminya. Kalaulah suami kata, saya benci melihat muka awak, itu bermaksud dia nak ceraikan isterinya, maka jatuhlah talak. Kalau suami kata, memang dia sakit hati time tu, dia macam benci tengok muka isteri dia. Dia kata dia tak niat pun nak cerai. Jadi tak jatuhlah talak tersebut. Memerlukan niat suami. Sebab dia yang mengetahui lafaznya. Rukun talak ada 3, suami, isteri dan lafaz. Suami orang yang nak lafaz talak tu lah. Isteri orang yang ditalak. Manakala lafaz adalah yang saya sebut tadi lah. Contohnya, saya talak kamu dengan talak 1. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada li'an. Li'an ni adalah sumpah suami kepada isteri. Ni pun berlakulah dalam perkahwinan. Perkataan li'an ni asalnya daripada perkataan la'in, iaitu mengutuk. Dan diambil daripada perkataan al-la'nu, iaitu kutukan. Kita pernah dengar kan? Laknat Allah. Maksudnya Allah mengutuk. Dari segi bahasa, li'an ni adalah menghalau dan menjauhkan. Manakala menurut istilah fiqh ataupun hukum syarak, li'an ni adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina. Sumpah tu suami akan ucap sebanyak 4 kali bahawa tuduhan yang dia beri kepada isterinya itu adalah benar. Dan pada sumpah yang kelima, suami ni dia meminta kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ia berbohong. Sebab tu li'an ni dia antara pasangan suami isteri tu dengan Allah. Baiklah, seterusnya kita akan menelusuri tentang iddah. Baiklah, apa itu pengertian iddah? Menurut bahasa, bilangan atau kiraan. Manakala menurut syarak iaitu tempoh masa tertentu yang ditentukan oleh syarak
setelah berlaku penceraian kerana berlaku persetubuhan antara suami isteri pada perkahwinan yang sah atau pada persetubuhan yang syubhah ataupun kematian suami. Iddah tidak wajib bagi penceraian sebelum berlaku persetubuhan. Maksudnya, sekiranya seseorang itu ingin bercerai sebelum melakukan persetubuhan, maka ianya tidak wajib. Baiklah, sekarang kita akan lihat. Apakah hukum iddah? Hukum iddah adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud wanita-wanita yang talak suaminya hendaklah menahan diri, yakni menunggu 3 kali suci. Maksudnya kat sini, sekiranya seorang perempuan itu yang telah melakukan persetubuhan dengan suaminya dan telah diceraikan, maka sekiranya dia ingin berkahwin dengan lelaki lain, dia perlulah menahan diri, iaitu dengan 3 kali suci. Okey? Jadi, sekarang kita akan lihat kenapa tujuan iddah ini diadakan. Okey, yang pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan. Bila kita dah melakukan persetubuhan dengan suami kita, mestilah ada benih-benih yang ada pada suami kita dalam badan kita. Jadi pentingnya untuk kita 3 kali suci sebelum kita berkahwin dengan lelaki yang lain. Kedua, memberi kesempatan kepada suami isteri yang terlibat supaya melakukan muhasabah diri jika kembali bersama. Dalam tujuan iddah ni juga 3 kali suci bersamaan dengan 3 bulan kan. Jadi kemungkinanlah dalam masa tempoh iddah ni kemungkinan mana tahu suami tu ingin merujuk kembali kepada isterinya dan tak jadi untuk melakukan dan tak jadi untuk bercerai. Okay, yang ketiga, untuk menghapuskan amalan jahiliah yang mewajibkan isteri diceraikan dengan cerai mati. Okey, tujuan iddah ni untuk hapuskan amalan jahiliah. Tak eloklah maksudnya kan. Jadi iddah ni adalah bagus diadakan dalam syariat Islam supaya apa? Supaya wanita dan lelaki itu tahu bahawa mereka masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Seterusnya, memberi ruang kepada isteri yang diceraikan atau ditinggalkan menilai kasih sayang suami. Seorang isteri kan, manalah tahu masa dalam tempoh iddah tu terfikir-fikir, suami aku ni baik je sebenarnya, tapi kenapa boleh jadi macam ni? Manalah tahu kita yang perempuan ni kan ada rasa nak berbaik semula dengan suami kita. Okay, seterusnya, untuk memberi pengajaran kepada suami isteri dalam tempoh iddah. Dalam tujuan iddah ni juga, dua-dua suami isteri ni kena saling muhasabah diri. Tak bolehlah saling menyalahkan. Yang menyalahkan menyebabkan berlakunya penceraian ini. Jadi, tak elok. Jadi, tujuan iddah ni juga sebenarnya boleh memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir, untuk memberi tempoh kepada suami mendapatkan ketenangan, meleraikan perkara yang kusut dan memohon keampunan Allah. Okay, mana tahu dalam tempoh iddah ni suami ni berlembut hati ataupun menukar fikiran untuk kembali rujuk kepada isteri. Jadi iddah ni juga adalah salah satu dalam pembubaran perkahwinan. Baiklah, seterusnya dalam iddah ini juga terdapat 2 pembahagian, iaitu iddah wafat, iaitu kematian suami, dan yang kedua iddah firak, iaitu perpisahan semasa hidup. Jadi iddah juga terdapat 2 dan juga terdapat 6 jenis iddah. Yang pertama, iddah isteri yang haid. Kedua, iddah isteri yang tiada haid. Yang ketiga, iddah kematian suami. Yang keempat, iddah isteri yang hamil. Yang kelima, iddah isteri yang suaminya murtad. Dan yang terakhir, iddah sebab nikah rosak dan persetubuhan syubhah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat jadual tempoh berbagai-bagai jenis iddah. Jadi kita dah tahu terdapat 6 jenis iddah. Jadi setiap jenis 6 jenis iddah itu terdapat tempoh-tempohnya. Jadi yang pertama, jenis iddah iaitu iddah ada haid, iaitu tempohnya sebanyak 3 kurang, iaitu 3 kali suci daripada haid. Dan yang kedua, iddah tiada haid, iaitu sebanyak 3 bulan.
iddah hamil iaitu sehingga melahirkan anak. Yang keempat, iddah kematian suami iaitu sebanyak 4 bulan 10 hari. Iddah mutai iaitu ada haid, iddahnya 1 qura iaitu sebanyak 3 kali suci daripada haid. Tak ada haid, iddahnya 1 bulan sahaja dan mengandung iddah hamil. Dan iddah nikah yang rosak dan persetubuhan syubhah ni maksudnya seperti iddah perempuan yang masih ada haid iaitu 3 kali suci daripada haid, dan yang perempuan tiada haid dan iddah hamil. Itu adalah tempoh dia iaitu sebanyak 3 kali suci, ataupun yang tiada haid iaitu sebanyak 3 bulan dan iddah hamil sehingga melahirkan anak. Dan terakhir iaitu iddah istihadah, iaitu seperti iddah seorang perempuan yang masih ada haid dan perempuan yang tiada haid. Baiklah, sekarang kita dah tahu tempoh-tempoh berbagai-bagai jenis iddah. Jadi penting ya, bila seorang isteri itu telah diceraikan oleh suami, dia perlu mematuhi tempoh-tempoh iddah ini. Supaya apa? Supaya ikut syariat agama. Baiklah, bukan itu saja, tempoh saja, tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ni pun ada. Nampak tak betapa pentingnya, betapa agama Islam ni amat menitik beratkan seorang wanita sekiranya telah diceraikan oleh suaminya. Jadi tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ni kita boleh lihat talak raj'i. Jenis talak dalam iddah iaitu talak raj'i. Huraiannya di mana bila seorang isteri itu telah diceraikan, telah ditalak oleh suaminya, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah sebelum bercerai seperti makan dan pakaian, dan isteri tidak boleh keluar rumah kecuali perlu, iaitu untuk membeli barang-barangan, kerana ketika itu lelaki bekas suami tiada. Jadi yang kedua, talak bain isteri hamil. Di mana suami perlu menyediakan tempat tinggal kepada isteri. Sebab apa? Sebab isterinya hamil. Jadi perlulah suami ni wajib menyediakan tempat tinggal kepada isteri, memberi nafkah, dan isteri tidak boleh keluar rumah kecuali seperti membeli makanan. Dan yang ketiga, talak bain isteri yang tidak mengandung. Di mana suami perlu menyediakan tempat tinggal tetapi tidak perlu memberi nafkah. Dan yang terakhir, talak suami meninggal berkabung atas kematian suami iaitu tidak berhias. Maksudnya kat sini, sekiranya dia baru kahwin, telah melakukan persetubuhan, dan kemudian isterinya kehilangan suaminya, meninggal, maka isterinya perlu berkabung dan tidak boleh berhias. Maksudnya tak bolehlah nak berhias-hias kalau sebelum ni keluar pakai cantik-cantik kan. Jadi ini adalah huraian dan juga tempat tinggal dan nafkah semasa iddah. Seterusnya, apakah perkara-perkara yang dilarang semasa iddah ini? Yang pertama, bertunang secara berterus terang. Maksudnya kat sini, bila seorang isteri tu telah diceraikan dan dia masih dalam iddah, dia tak bolehlah bertunang, sebab dia perlu ikut tempoh dalam iddah tu sendiri. Yang kedua, berkahwin. Lagilah berkahwin. Tempoh iddah pun belum selesai dah nak berkahwin. Jadi tak boleh. Sebab apa? Kita dah tahu tadi kan tujuan iddah ni untuk membersihkan benih yang ada dalam badan suami kita tu, dalam pada badan kita, supaya tak bercampur keturunan dan boleh menyebabkan permasalahan yang akan datang. Yang ketiga, berhias dan berwangi-wangian pada diri atau pakaian. Bila dah ceraikan, isteri tak bolehlah nak berhias lebih-lebih, nak menarik perhatian lelaki sebab dia masih dalam. Sebab tu tidak diwajibkan dan hanya keperluan sahaja sekiranya untuk keluar. Tidur di rumah lain, tak boleh. Kita dah tahu, bila dah cerai, mestilah suami tu dah sediakan tempat tinggal. Jadi tak eloklah seorang isteri ni keluar rumah untuk tidur kat rumah orang lain. Dan terakhir, keluar dari rumah tanpa tujuan iaitu keperluan tertentu. Seperti mana kita tahu, keluar hanya untuk membeli makanan, sekiranya terdapat kecemasan, ya. Okey. Baiklah, sekarang kita lihat pengertian rujuk. Kita dah tahu iddah. Sekarang kita tahu rujuk. Mana dah tahu masa dalam tempoh iddah tu si suami nak
kembali merujuk kepada isteri. Jadi kita kena tahu pengertian rujuk. Baiklah, pengertian rujuk dalam bahasa iaitu kembali. Menurut bahasa Arab, rujuk berasal dari kata raja'a, yarji'u, ruj'an, yang berarti kembali dan mengembalikan. Baiklah, sekarang kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali qura', iaitu 3 kali suci daripada haid. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tak bolehlah sembunyi-sembunyi. Ya, maksudnya melakukan perkara dia dalam tempoh iddah dia melakukan perkara yang tak sepatutnya, perkara-perkara yang dilarang. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka, yakni para suami, mengkehendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya kat sini, para wanita ni perlulah seimbang kewajipannya menurut cara yang makruf. Jadi, akan tapi para suami satu tingkatan lebih kepada kelebihan daripada isterinya. Maksudnya, suami kat sini lebih tinggi akal pemikirannya daripada isteri. Sekarang kita lihat bahagian rujuk. Okey, rujuk terdapat 2, iaitu rujuk untuk talak 1 dan 2, iaitu talak raj'i. Rujuk untuk talak 3, iaitu bagi talak ba'id. Baiklah, yang pertama, rujuk untuk talak 1 dan 2 ni, dalam hadis riwayat Muslim, lihat dalam suatu hadis disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, waktu itu ia ditanya oleh seseorang. Ia berkata, adapun engkau yang telah menceraikan isteri baru sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhkan merujuk isteriku kembali. Maksudnya, sekiranya isteri, si suami telah menceraikan isterinya sekali atau 2 kali, maka disuruhnya untuk rujuk kembali jika terdapat kesefahaman kembali. Dan yang kedua, rujuk untuk talak 3, iaitu talak ba'in. Hukum rujuk pada talak ba'in sama dengan pernikahan baru, iaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Hanya sahaja jumhur berpendapat bahawa untuk perkahwinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Maksudnya kat sini, sekiranya telah ditalak 3, suami telah menalak 3 kepada isterinya, dan kemudian si isteri berkahwin dengan lelaki lain dan ingin merujuk kembali dengan bekas suami yang lama, maka dia perlulah berkahwin dengan lelaki lain. Bukan masa yang lama lah. Senang kata. Okey, itu adalah bahagian-bahagian rujuk. Baiklah, seterusnya dalam bahagian-bahagian rujuk terdapat juga rukun rujuk. Iaitu rukun rujuk ada 4. Suami yang merujuk, iaitu syarat-syaratnya berakal. Berakal, balik, dengan kemahuan sendiri, tidak dipaksa, tidak sah rujuk suami yang murtad. Dan isteri yang dirujuk perlulah syarat-syaratnya telah disetubuhi, bercerai dengan talak, bukan dengan fasak, tidak bercerai dengan huluk, belum dijatuhkan dengan talak 3 dan baru dicerai 2 kali. Manakala rukun rujuk yang ketiga iaitu ucapan yang menyatakan rujuk. Lafaz menunjukkan maksud rujuk, iaitu kata suami, aku rujuk engkau. Itu syarat-syarat dia. Dan tidak bertaklid ni maksudnya tidak sah sekiranya ingin rujuk tapi tidak dengan lafaz yang bertaklid, iaitu aku rujuk engkau jika engkau mahu. Dan tidak terbatas waktu, kata suami, aku rujuk engkau selama sebulan. Dan yang terakhir, rukun rujuk iaitu syarat-syarat sah kahwin semula selepas talak 3, iaitu syarat-syaratnya selesai iddah dari suami pertama, bekas isteri berkahwin dengan lelaki lain, suami kedua sudah melakukan persetubuhan dengannya, bercerai dengan suami kedua, fasakh ataupun mati. Dan setelah tamat iddah, suami pertama bolehlah kembali semula kepada bekas isteri dengan akad nikah baru dengan syarat dan rukun yang ditetapkan. Itu adalah
syarat-syarat dan rukun-rukun yang perlu dipatuhi sekiranya seorang suami ingin kembali rujuk kepada sang isteri. Baiklah, sekarang kita lihat. Apakah permasalahan yang berlaku dalam rujuk ni, dalam pembubaran perkahwinan rujuk ni? Pertama, perlu ke rujuk memerlukan redha isteri? Pertama, rujuk tak memerlukan sebarang persetujuan wanita, tetapi di Malaysia, di negara Malaysia, keputusan dan ijtihad sendiri mewajibkan redha isteri. Kedua, bolehkah rujuk tanpa melafaz? Rujuk mestilah dengan percakapan lafaz dan bukannya dengan jima' dan lainnya. Tidak sah rujuk bagi seorang lelaki kepada wanita sehingga dia melafazkan. Maksudnya sekiranya suami ingin melafazkan, ingin kembali rujuk, perlulah melafazkan kepada si isteri. Aurat isteri depan suami semasa iddah. Aurat isteri, menurut mazhab Syafi'i, isteri perlu tutup aurat dia. Sebab apa? Sebab masa tu tempoh iddah, dia dah berlaku perceraian lah kan kat situ. Jadi perlulah dia ibarat suami ni dah orang asing dah. Walaupun dia walaupun semalam dia baru diceraikan, kita diceraikan, dia dah menjadi orang asing. Sebab apa? Sebab telah berlakunya pembubaran perkahwinan. Seterusnya, rujuk dalam kes tebus talak. Iaitu majoriti ulama silam dan kontemporari menyebutkan tiada rujuk bagi kes tebus talak. Bezanya kali ini wanita ada hak untuk terima jika si bekas suami tadi ingin rujuk juga dalam kes tebus talak. Artinya peruntukan asalnya suami tak boleh rujuk seperti kes talak biasa, namun dalam kes tebus talak boleh. Jadi perlukah rujuk kepada saksi? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, dalam satu fatwanya menyatakan wajib. Jadi sekiranya ingin kembali rujuk, perlulah kepada saksi. Baiklah, itu adalah permasalahan rujuk. Baiklah, dalam setiap pembubaran perkahwinan ni pasti ada berlakunya hikmah, implikasi kenapa pembubaran perkahwinan ini diadakan. Jadi yang pertama, hikmah rujuk ni, yang pertama dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan rumah tangga. Yang kedua, membolehkan seorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian. Tak semestinya bila kita dah cerai, kita tak boleh rujuk kembali. Mana dah tahu hati kita ni kan, si isteri ataupun si suami bertaut kembali kepada kekasih lama, iaitu bekas isteri ataupun bekas suami. Yang ketiga, dapat menimbulkan kesedaran untuk lebih bertanggungjawab dalam soal rumah tangga. Maksudnya dia sedarlah betapa pentingnya untuk kembali semula kepada isterinya. Dia serius dalam soal rumah tangga. Konsep fasad. Konsep fasad dari segi bahasa bermaksud batal, naqada ataupun bubar, faraqah. Fasad ini sebenarnya bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui hakim atas sebab-sebab yang diharuskan. Fasad ini juga tertakluk kepada kuasa hakim untuk membubarkan perkahwinan tanpa lafaz dan kebenaran daripada suami. Jadi fasad ni sebenarnya adalah dibolehkan kepada isteri dan juga suami. Tetapi lebih sinonim dengan isteri sebab suami telah pun mempunyai hak eksekutifnya iaitu talak. Jadi fasad ni biasanya diminta cerai oleh isteri kerana tanpa persetujuan daripada suami dan hakim yang akan menentukan tentang pembubaran perkahwinan tersebut. Pihak isteri pula hendaklah mengemukakan bukti-bukti yang kukuh untuk meyakinkan hakim bicara bahawa alasan untuk sabitan fasad adalah benar dan menepati syarak. Barulah berlakunya fasad ni. Dan hukum fasad adalah harus. Seterusnya adalah berkaitan dalil mengenai fasad. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri lalu sampai masa iddah mereka, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikan mereka dengan cara yang baik, dan janganlah kamu menahan mereka untuk menyakiti mereka kerana kamu melanggar batas. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia menzalimi diri sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 231.
Jadi sebenarnya untuk dalil fasaq ni tiada dihuraikan secara terperinci. Tapi dalam ayat ini berkait dengan fasaq. Berdasarkan ayat tersebut, situasinya adalah seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. Jika suami tersebut menahan isterinya ataupun tidak membebaskan isterinya, mungkin berlaku kemudaratan terhadap isteri tersebut. Maka para ulama berpendapat bahawa dalam keadaan ini fasaq adalah diharuskan, dibenarkan supaya isteri tersebut tidak mendatangkan mudarat lah pada diri isteri itu. Baiklah, seterusnya adalah pembahagian fasaq. Fasaq ni ada dua jenis. Yang pertama sekali adalah tanpa campur tangan hakim, yakni fasaq serta-merta. Dan yang kedua adalah memerlukan pengadilan daripada hakim. Okey, kita akan tengok dulu tanpa campur tangan hakim, iaitu fasaq serta-merta. Fasaq serta-merta ni bermaksud pernikahan yang berlaku antara saudara susuan, perkahwinan dalam kalangan adik-beradik, atau salah seorang daripada pihak, sama ada suami atau isteri murtad, maka ikatan perkahwinan tersebut terbubar secara langsung. Maksudnya dekat sini selepas dia sudah berkahwin, dia baru sedar bahawa dia berkahwin dengan kalangan adik-beradik ataupun berlaku perkahwinan antara saudara susuan. Jadi dalam keadaan ini berlakunya fasaq serta merta tanpa pengadilan daripada hakim. Untuk yang kedua, memerlukan pengadilan daripada hakim, berlaku dalam kes yang tidak begitu jelas dan wujud pertikaian dan memerlukan penyelesaian daripada pihak hakim. Contohnya, seorang isteri mendakwa suaminya telah mendera dirinya. Jadi, si isteri ini perlulah mengemukakan bukti kepada pihak mahkamah dan hakim yang mengatakan bahawa suaminya mendera dirinya. Jadi, hakim akan membuat keputusan untuk memfasakkan perkahwinan sekiranya bukti-bukti yang diberikan itu adalah benar dan sahih. Baik, syarat-syarat sah fasaq. Menurut mazhab Syafi'i, syarat sah fasaq ada dua perkara. Yang pertama sekali, tidak sah fasaq nikah jika dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Bermaksud, untuk berlakunya fasaq ni, mestilah salah seorang sama ada suami ataupun isteri tidak bersetuju untuk bercerai. Kalau ada persetujuan suami dan isteri, maka fasaq ni akan ditukarkan kepada kes talak. Sebab berlaku persetujuan kedua-dua belah pihak. Yang kedua adalah keterangan atau bukti yang diberikan mestilah disaksikan oleh dua orang lelaki atau melalui pengakuan atau dengan cara berganti-ganti sumpah. Baiklah, ini merupakan alasan-alasan fasaq. Yang pertama sekali, suami ataupun isteri menghilangkan diri selama 1 tahun atau lebih. Yang kedua, suami atau isteri dipenjarakan selama 3 tahun atau lebih. Yang ketiga, suami atau isteri tidak menunaikan nafkah batin selama 1 tahun tanpa sebab yang munasabah. Yang keempat, suami atau isteri telah gila selama 2 tahun ataupun menghidap penyakit berjangkit. Yang kelima, suami mati pucuk atau isteri menjadi tidak berupaya yang menghalang persetubuhan. Seterusnya, suami atau isteri menganiaya pasangan, suami isteri murtad, suami atau isteri dianggap mati, suami cuai memberi nafkah selama 3 bulan dan akhir sekali isteri dikahwini sebelum balik. Sebelum balik lah. Maksudnya belum melepasi umur 18 tahun ke atas. Jadi ini adalah alasan-alasan yang dibolehkan, yang diharuskan untuk menuntut fasaq. Okey, selain daripada itu, bagi suami ataupun isteri yang berpenyakit, para fuqaha telah menyerahkan beberapa aib yang dibolehkan untuk membawa kepada tuntutan fasaq. Jadi untuk suami ataupun isteri yang berpenyakit ni boleh juga membawa kepada tuntutan fasaq. Okay, antara penyakit-penyakit ataupun aib-aib yang diperbolehkan tuntutan fasaq ni adalah seperti gila, kusta, sopak, faraj tersumbat dengan daging, faraj terhalang dengan tulang, zakar tidak boleh membesar dan hasyafah terpotong. Maksudnya dekat sini aib-aib, segala aib ni lah, gila, kusta, sopak dan juga penyakit yang menghalang persetubuhan ni boleh diharuskan untuk fasaq. Dan fasaq hanya boleh dituntut jika semua aib tersebut diketahui selepas perkahwinan.
Implikasi fasak. Implikasi fasak pula ada 5. Yang pertama sekali, dalam fasak ni tidak mengurangkan bilangan talak. Contohnya, Ali dan juga Siti berlaku fasak. Okey, kemudian dia dengan akad yang baru, dia berkahwin semula. Jadi, dekat situ tidak mengurangkan bilangan talak antara Ali dan juga Siti. Masih lagi sama, 3. Okey, yang kedua, fasak adalah ba'in surah. Bermaksud setelah mahkamah memutuskan pembubaran, ianya tidak boleh dirujuk melainkan dengan akad nikah yang baru. Okey, jadi bila berlaku fasak ni, isteri tidak boleh dirujuk dan perlulah akad nikah yang baru. Yang ketiga, isteri wajib beriddah. Yang keempat, isteri berhak mendapat tempat tinggal sewaktu iddah. Dan yang kelima, isteri tidak berhak mendapat mut'ah jika dia yang memohon fasak. Seterusnya adalah hikmah fasak. Yang pertama sekali adalah memelihara jiwa salah seorang dari pasangan suami isteri. Yang kedua, imbangan terhadap kuasa talak yang dimiliki oleh suami. Sebab fasak ni boleh dituntut oleh isteri. Yang ketiga, menyelamatkan akidah isteri dan anak apabila suami murtad. Okey, jadi bila berlakunya suami murtad ni, isteri boleh menyelamatkan akidah. Samalah juga dengan anaknya dengan fasak ni. Yang keempat, peringatan kepada suami agar bertanggungjawab menunaikan hak isteri. Jadi, suami juga perlu ingatlah tanggungjawab terhadap isteri. Kalau tak, isteri nanti dia ada hak untuk menuntut fasak. Dan yang terakhir sekali adalah menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anak. Seterusnya adalah konsep huluk. Dari segi bahasa, bermaksud cabut atau tanggal, seperti menanggalkan baju, pakaian dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mereka itu isteri-isteri adalah pakaian kamu dan suami-suami adalah pakaian mereka. Sekiranya berlaku huluk, seolah-olah suami isteri ini menanggalkan pakaiannya. Manakala dari segi syarak, penceraian yang diminta oleh isteri kepada suami dengan tebusan yang dibayar kepada suami menurut kadar yang telah dipersetujui, sama ada menggunakan lafaz talak ataupun lafaz huluk. Jadi, huluk ini secara ringkasnya bermaksud merupakan penceraian yang diminta oleh isteri kepada suami. Dan isteri ini perlu membayar tebusan kepada suami dengan kadar yang telah dipersetujui oleh suami dan isteri tersebut. Baik, dalil pensyariatan huluk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, talak yang boleh dirujuk kembali hanyalah 2 kali. Sesudah itu peganglah, yakni rujuk atau lepaskan cerai dengan cara yang baik. Dan tidak halal bagi kamu mengambil semula sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, isteri yang kamu ceraikan, kecuali jika keduanya takut tidak dapat menegakkan peraturan-peraturan Allah. Oleh itu, kalau kedua-dua kamu khawatir, maka tidaklah berdosa tentang bayaran balik, yakni tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Contoh lafaz huluk, ini adalah contoh lafaz huluk. Kata suami, kau tertalak dengan bayaran RM5,000. Kemudian isteri bersetuju dan membayar jumlah tersebut kepada suami. Makanya dekat sini telah pun berlaku huluk. Ataupun kata isteri, ceraikan aku dengan bayaran RM200. Dan jawab suami, saya ceraikan awak dengan bayaran tersebut. Itu pun jatuh huluk juga. Syarat hendaklah suami melafazkan perkataan cerai atau huluk kepada isteri. Barulah terjadinya huluk. Hukum huluk ada 2. Yang pertama sekali adalah harus. Perbuatan menceraikan isteri melalui huluk dibenarkan atas sebab-sebab yang diharuskan syarak. Tetapi hukum huluk ni juga boleh menjadi haram sekiranya tidak ada sebab yang diharuskan oleh syarak. Ataupun suami sengaja menyakiti isteri supaya isteri boleh menuntut huluk. Jadi itu adalah haram dan tidak sah huluk tersebut. Sebab-sebab yang diharuskan huluk ada 3. Contohnya ada 3. Yang pertama sekali adalah isteri tidak tertahan lagi tinggal dengan suaminya kerana suaminya berperangai jahat. Yang kedua, suami menyakiti hatinya menyebabkan isterinya telah kehilangan kasih sayang terhadap suami. Dan yang ketiga, sebab-sebab lain
yang membuatkan suami isteri tidak dapat bercampur atau bergaul dengan aman dan harmoni. Baik, rukun huluk ada 4. Yang pertama sekali adalah suami. Suami perlu akil balik dan berakal. Yang kedua adalah isteri. Isteri yang boleh menguruskan harta dan boleh membayar tebus talak. Yang ketiga, bayaran ganti rugi yang dipersetujui. Dan yang keempat adalah sirah, iaitu ucapan huluk, lafaz huluk. Seterusnya adalah syarat-syarat huluk. Ada 3 syarat. Yang pertama sekali adalah perasaan benci timbul daripada isteri. Huluk dibenarkan apabila isteri ini membenci suaminya atas sebab tertentu dan menuntut perceraian. Yang kedua, isteri tidak dibenarkan menebus talak kecuali darurat. Contohnya, suami tidak mahu menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun telah disuruh oleh isterinya. Jadi dibenarkan untuk isterinya itu menuntut huluk. Yang ketiga, suami tidak boleh menyakiti isteri sehingga menyebabkan isteri terpaksa menebus talak daripadanya. Dan jika berlaku perkara ini, suami tidak berhak mengambil apa-apa daripada isterinya kerana dianggap maksiat. Apa yang akan berlaku jika terjadinya huluk ni? Yang pertama sekali adalah tidak boleh rujuk. Suami dan isteri tersebut tidak boleh rujuk dan memerlukan akad nikah yang baru kalau hendak bersama semula. Yang kedua, mengurangkan bilangan talak suami. Apabila dengan akad nikah yang baru, maka bilangan talak tu dikurangkan menjadi 2. Yang ketiga, tebus talak boleh dilakukan pada bila masa. Boleh semasa isteri suci ataupun haid, kerana itu adalah kehendak isteri sendiri. Yang keempat, iddah bagi isteri yang dihuluk adalah sekali haid. Dan yang terakhir sekali, jika huluk dilakukan secara paksa, maka ini tidak sah dan bayaran tebus talak dipulangkan kepada isteri semula. Hikmah huluk ada 3. Yang pertama sekali, penghormatan kepada isteri supaya boleh bertindak mengikut undang-undang syarak. Yang kedua, mengelakkan kemungkinan berlaku penderhakaan oleh isteri jika terpaksa hidup dengan suami yang tidak disukai. Jadi untuk elakkan kita ni menjadi isteri yang derhaka kepada suami, mendapat dosa, jadi lebih baiklah rasanya tuntut huluk kepada suami. Dan yang terakhir sekali adalah mengelakkan sifat ego suami yang suka menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga. Li'an ni asalnya daripada perkataan la'in, iaitu mengutuk, dan diambil daripada perkataan al-la'nu, iaitu kutukan. Kita pernah dengar kan? Laknat Allah. Maksudnya Allah mengutuk. Dari segi bahasa, li'an ni adalah menghalau dan menjauhkan. Manakala menurut istilah fiqh ataupun hukum syarak, li'an ni adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina. Sumpah tu suami akan ucap sebanyak 4 kali bahawa tuduhan yang dia beri kepada isterinya itu adalah benar. Dan pada sumpah yang kelima, suami ni dia meminta kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ia berbohong. Sebab tu li'an ni dia antara pasangan suami isteri tu dengan Allah. Dalil pensyariatan li'an. Di dalam surah An-Nur ayat 6 hingga 9, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi, iaitu hanya dirinya sendiri je yang melihat, maka persaksian bagi seorang yang menuduh itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa dia ni daripada orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, hendaklah dia berkata laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia daripada orang-orang yang berdusta. Suamilah, biasanya suamilah yang tuduh isterinya berzina. Kalau suami tu menipu, Allah akan melaknat. Syarat-syarat sah li'an. Ada 4. Qazaf ni suami tuduh isteri berzina, berlaku lebih dahulu daripada li'an. Li'an suami mendahului li'an isteri. Maksudnya suamilah, kalau suami yang tuduh isteri, maka kita tahulah itu adalah li'an. Yang kedua, kedua-dua suami isteri mesti menyebut perkataan-perkataan li'an. Maksudnya aku ni pada orang benar, adalah lafaz li'an yang kita perlu tahu. Contoh adalah saya sekian-sekian nama mengakui bahawa isteri saya berzina. Lepas tu cakaplah bahawa Allah akan melaknat jika saya berbohong. Okey, seterusnya
kelima-lima penyaksian hendaklah dilakukan secara mu'allaq dan berturut-turut. Kalau kita sumpah 4 kali kan, kena sumpah 4 kali. Mesti berturut-turut, tak bolehlah ada gap. Maksudnya jarak sama sejam, 2 jam, lepas tu bagi tahu balik, isteri saya berzina. Lama, lepas tu isteri saya berzina. Tak boleh macam tu. Sebab dia jadi pemisah lah, jadi uruf orang panggil. Yang akhir sekali, hakim wajib memberikan nasihat dan mengingatkan kedua-dua pasangan supaya tidak berbohong. Sebabnya ini adalah perantaraan suami isteri itu dengan Allah. Kita tak boleh main-main dengan laknat Allah kepada kita. Kita semua tahu kan. Seterusnya, sebab berlaku li'an. Kenapa berlaku li'an ni? Yang pertama, semestinya suami tuduh isteri melakukan zina. Tapi suami ni, dia tak dapat bagi 4 saksi hadir untuk menguatkan tuduhan dia. Seterusnya, suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung isterinya. Suami tak mengaku tu anak dia. Contohnya, isteri dia ni bersalin, padahal perkahwinan tu tak sampai 6 bulan lagi. Ataupun suami tu kata dia tak pernah pun menyetubuhi isterinya, tapi tiba-tiba isterinya mengandung. Sebab itulah berlaku li'an. Okay, kita masuk kepada li'an nusyus. Nusyus ni kita semua tahu maksud dia derhaka. Tapi li'an nusyus ni, isteri enggan mentaati perintah atau permintaan suami yang sah di sisi syarak. Maksudnya suami suruh tu tak berlanggar pun dengan agama Islam. Jadi isteri tak nak ikut. Sebab itulah timbul li'an nusyus. Sebagai contoh, isteri ni dia menjauhkan diri daripada suami. Ataupun isteri dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya. Suami kata duduk sini, tapi isteri macam tak nak balik rumah mak dia. Jadi tak boleh lah. Kita panggil derhaka lah, tak dengar kata suami kan. Seterusnya, apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah ataupun tempat lain. Contoh, suami kata nak duduk rumah mak mertua. Si isteri ni tidak bersetuju. Lepas tu dia tak nak ikut. Jadi, apa yang suami buat? Suami marah lah kan. Jadi, inilah berlaku nusyus. Sebab isteri ni tak nak ikut tanpa apa-apa sebab yang mengikut hukum syarak. Para ulama Syafi'iyah mentakrifkan nusyus seorang isteri ialah keluar dari ketaatan yang wajib terhadap suaminya. Contoh-contoh nusyus adalah isteri enggan melayani suami di tempat tidur. Yang kedua, ingkar arahan suami yang bertepatan syarak. Contohnya suami suruh solat, tapi isteri kata tak nak solat, nanti-nanti. Tu ingkar arahan suami. Seterusnya, keluar rumah tanpa izin suami. Kita ni kalau jadi isteri nanti kalau nak pergi mana-mana, WhatsApp lah suami. Sayang, saya nak pergi beli barang dapur. Ataupun abang, saya nak pergi rumah mak. Gitulah. Seterusnya, mengasari suami. Mengasari suami ni memang jelas lah. Ni adalah nusyus. Ada kepatut isteri ni dia berkasar kepada suami. Seterusnya, membenarkan lelaki yang tidak disukai suami ke rumah. Contohnya kita ada kawan baik lelaki. Tapi suami kita ni tak suka lelaki sebut. Lepas tu lelaki tu nak pergi rumah kita. Lepas tu kita, tak apa, datanglah rumah kita. Jadi menimbulkan kemarahan suami. Itulah contoh-contoh nusyus. Cara didik isteri nusyus. Kalau dah tak dengar kata sangat kan. Ada Rasulullah ni dah bagi panduan dah cara mendidik isteri yang nusyus. Ada 3 cara. Yang pertama, kita bagi nasihat. Kita selotok lah sebagai suami ni. Kita tahu isteri ni seorang yang lemah lembut kan. Tak boleh marah-marah, tak boleh kasar. Kalau tak, mesti menangis kan. Jadi, pada awalnya suami diberi nasihat dulu. Tegur apa yang tak disukai. Lepas tu, kalau tak jadi juga beri nasihat, barulah suami mengasingkan tempat tidur. Maksudnya suami ni tak tidur dengan isteri. Menunjukkan tanda dia ni marah kepada isteri. Kalau tak jalan juga, pukullah isteri kamu ni dengan cara mendidik. Janganlah kita pukul kuat-kuat bini kita ni. Pukul ni ada cara juga. Contohnya elak tempat sensitif. Di mana tempat sensitif ni?
Di bahagian badan, lepas tu di bahagian muka ataupun di bahagian kemaluan. Itu adalah tempat-tempat sensitif. Kalau nak pukul pun, pukul lah. Mana? Betis ke, tangan ke. Itu tempat-tempat biasalah kan. Seterusnya, pukul dengan niat mendidik. Bukan untuk berkasar dengan isteri kita. Pukulan yang tidak mendatang kecederaan atau kesan. Janganlah sampai kamu pukul tu sampai terpecah belah muka isteri kan. Itu adalah berlaku kekerasan. Itu bukan pukulan untuk mendidik. Okey. Seterusnya kita masuk kepada sulh ataupun perdamaian. Sulh ni di dalam bahasa Arab bererti putus pertengkaran. Yang membawa masuk perdamaian lah. Ni adalah ada orang tengah untuk mendamaikan peperangan yang berlaku antara suami isteri ni. Para ulama fiqh mentakrifkan sulh ni sebagai satu ikatan perjanjian ataupun kontrak bersama untuk mencapai kata sepakat lah antara dua atau lebih pihak yang berselisih faham. Contohnya isteri dengan suami ni dah gaduh. Isteri nak cerai tapi suami asyik elak kan, elak daripada berjumpa. Jadi berlerek lah perkahwinan tu kan, berlerek masalah tu. Sebab itulah adanya sulh, kita panggil penasihat daripada mahkamah ni untuk menyelesaikan masalah antara suami isteri ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Allah kata, dan jika dua puak dan orang-orang yang beriman ni berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Sebab tu adanya sulh ni. Asas pelaksanaan sulh. Berdasarkan hadis Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud perdamaian ataupun sulh ni adalah perkara harus antara orang-orang Islam, kecuali sulh untuk menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara yang halal. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya kalau kita nak guna sulh ni, kita guna untuk perkara yang harus. Contohnya untuk tuntutan nafkah anak, edah ke, lepas tu perbalahan antara suami isteri, penceraian ni, bolehlah kita guna sulh. Janganlah pula kita guna sulh ni untuk menghalalkan perkara haram. Contohnya, kita nak minum arak kan. Jadi kita mintalah penasihat ni supaya menghalalkan peminuman arak ni. Ini tidak dibenarkan lah sebab melanggar hukum Allah. Allah dah mengharamkan peminuman arak ni, tak bolehlah kita minta manusia untuk menghalalkan. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 128 yang bermaksud, dan jika seorang perempuan ni bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian antara mereka secara baik-baik, kerana perdamaian itu lebih baik daripada bercerai-berai. Maksudnya isteri ni takut suami claim dia ni derhaka. Tapi untuk tu suami isteri tu dia bincanglah sama mereka masalah yang timbul tu, apa yang tak suka, apa yang suami suka. Kita berdamai secara elok untuk mengelakkan daripada berlaku perceraian. Selagi kita boleh bincang, kita bincang bersama-sama. Okey, sulh ni mudah diadakan, dibuat atas kehendak bersama dan sukarela. Perbincangan melihat kepada kepentingan dan keperluan pihak-pihak tertentulah untuk menyelesaikan secara aman damai. Rahsia. Dia adalah rahsia antara pihak-pihak dan pegawai sulit saja. Tak bolehlah penasihat ni pergi ceritakan masalah suami isteri ni kepada orang luar. Itu adalah sulit. Isu perbincangan adalah fokus masa hadapan. Mungkin dia akan bagi nasihat. Kalau kamu bercerai, anak kamu macam mana dengan harta kamu, tuntutan apa semua tu. Dia akan bagi tahulah. Sulh juga adalah proses tidak formal dan fleksibel serta pihak-pihak menyertai perbincangan sepenuhnya. Kemudian, pihak-pihak menyerahkan sepenuhnya kepada hakam untuk membuat keputusan bagi pihak mereka. Sulh ni orang bagi nasihat je. Yang membuat keputusan adalah suami isteri tersebutlah. Sebab ni adalah kehidupan mereka. Okey, apa yang boleh dituntut melalui proses sulh?
Ada 5 perkara. Yang pertama, tuntutan kerana melanggar janji untuk berkahwin atau bertunang. Maksudnya, masa kahwin dulu kita ada berjanji buat kontrak ke apa. Lepas tu, salah satu pihak tu dia melanggar janji. Kita bolehlah buat permohonan. Seterusnya, yang kedua, tuntutan berbangkit dari suatu perceraian. Muta'ah, nafkah iddah, nafkah tertunggak, harta sepencarian, hutang mas kahwin ataupun hal-hal lain yang difikirkan menasabah. Contohnya suami ni tak bagi nafkah langsung lepas bercerai. Lepas tu ada hutang lagi mas kahwin. Lepas tu ada harta kita yang suami ambil. Yang tu kita boleh buat permohonan juga. Seterusnya, tuntutan hadanah, hak jagaan anak, tuntutan nafkah anak dan permohonan laksanaan perintah mahkamah. Yang ni semua kita boleh buat permohonan kepada SUH untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Baiklah, apakah pengertian hadanah? Hadanah bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada dalam tempoh perkahwinan dan selepas penceraian. Maksudnya kat sini, pengertian hadanah ni adalah hak penjagaan seseorang anak tu, macam mana ibu bapa tu nak menjaga anak dia. Jadi dia perlu mendapatkan hak. Jadi, siapakah yang paling berhak terhadap hadanah? Sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas berlakunya penceraian, ibu ialah orang yang paling berhak daripada orang lain bagi menjaga anak kecilnya sehingga anak kecil itu mencapai umur mumayyiz. Maksudnya kat sini, ibu adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan hak penjagaan seseorang anak. Baiklah, siapakah yang akan menentukan hadanah dan apakah pertimbangan yang diambil kira? Jadi, kita lihat kebajikan kanak-kanak tersebut diambil kira lah. Kalau seseorang tu tak boleh nak menjaga anak tu, dia tak bolehlah mendapat hak penjagaan tu sebab kebajikan dia, kebajikan kanak-kanak tak terjaga. Kedua, kemahuan ibu bapa kanak-kanak. Dan ketiga, kemahuan kanak-kanak itu sekiranya dia dalam peringkat umur yang boleh menyatakan pendapatnya. Maksudnya kat sini, kalau dia yang nak tinggal bersama ibu setelah cukup umur dan telah mumayyiz, maka dia berhak untuk memilih dan memberi pendapat. Baiklah. Apakah syarat-syarat dikenakan oleh mahkamah semasa membuat perintah hadanah? Iaitu terdapat kanak-kanak itu akan tinggal, tempat kanak-kanak itu akan tinggal dan pelajarannya. Maksudnya pelajarannya dan tempat tinggalnya terjamin. Mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada buat sementara dalam pemeliharaan dan kawalan seseorang. Mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu untuk melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang daripada keluarga ibu. Memberi ibu atau bapa yang tidak diberi hak jagaan seseorang dan melarang orang yang diberi jagaan itu daripada membawa kanak-kanak itu keluar dari Malaysia. Jadi ini adalah syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mahkamah ketika ibu atau bapa mendapat hak penjagaan untuk menjaga seorang anak. Baiklah, kita lihat apakah kelayakan bagi membolehkan seseorang diberi hak hadanah. Iaitu yang pertama, mestilah beragama Islam. Ya, dia seorang baligh dan sempurna akalnya. Kalau dia orang gila, dia tak berhak lah. Takut risau anak tu tak akan menjadi perkara buruk. Umur yang melayakkan dia memberikan kanak-kanak itu kasih sayang dan pendidikan yang sempurna. Maksudnya seorang yang dewasa lah. Kalau dia masih kecil, kalau orang yang ingin menjaga kanak-kanak tersebut masih dalam sekolah, jadi tak berhak untuk dia dapat. Dan dia berkelakuan baik dan dari segi akhlak Islam yang mempunyai akhlak yang baik dan tinggal di tempat kanak-kanak itu. Maksudnya dia tidak tinggal berasinganlah dengan kanak-kanak tersebut. Baiklah, sekiranya seseorang ibu hilang kelayakan hak penjagaannya, kepada siapakah hak tersebut akan berpindah mengikut susunan keutamaan. Jadi ini adalah orang yang layak yang diberi hadanah untuk menjaga seseorang anak, iaitu yang pertama bapa, nenek sebelah ibu hingga ke atas, nenek sebelah bapa hingga ke atas, kakak atau adik perempuan seibu,
kakak atau adik perempuan sebapa, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu sebapa, kakak atau adik perempuan seibu sebapa, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan sebapa, emak saudara sebelah ibu, emak saudara sebelah bapa, dan waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah. Baiklah, itu adalah orang-orang yang layak sekiranya ibu hilang kelayakan dalam penjagaan. Jadi, ini adalah susunan keutamaannya. Baiklah, seterusnya kita lihat perkara-perkara yang boleh menggugurkan hak seseorang terhadap hadanah. Apa dia? Yang pertama, jika perempuan berkahwin dengan lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak dan lelaki itu bukan muhrim. Maksudnya, sekiranya perempuan itu berkahwin dengan lelaki yang tak ada pertalian, mestilah dia tak ada hak untuk menjaga anak tersebut. Dan itu boleh dikira digugurkan. Kedua, jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Maksudnya, takkan anak tu nak tinggal dengan perempuan ataupun dengan ibu yang terlalu buruk kan, yang perangai sifat yang buruk sifatnya. Jadi macam mana kita nak jamin pendidikan anak tersebut? Mana tahu anak tu telah dianiaya ataupun telah didera ke kan. Jadi kita kena beri pada orang yang betul-betul yang boleh menjaga anak tersebut. Seterusnya, jika perempuan itu menukar permastautinannya untuk mencegah bapa kanak-kanak itu daripada pengawasan. Maksudnya kat sini dia tak beri bapa tu untuk melawat ataupun melihat anaknya sendiri. Kita dalam bila kita diberi hak hadanah, kita sebagai seorang perempuan kan, bahkan menjadi seorang ibu, jadi kita kenalah beri juga kasih sayang kepada anak kita tu. Maksudnya anak kita tu kena terima juga kasih sayang seorang bapa. Kita mungkin tak tahu anak tu nak minta kan kasih sayang seorang ayah, tapi kita kena faham anak tu perlukan juga kasih sayang seorang ayah. Jika perempuan itu murtad, bila perempuan itu murtad, hilanglah kelayakannya. Sebab perlulah beragama Islam. Dan jika perempuan itu cuai atau menganiaya kanak itu mendera. Jadi tak eloklah. Maksudnya ibunya bukan waras pemikirannya. Jadi bapaknya yang sesuai. Baiklah, seterusnya kita lihat tempoh hadanah. Tempoh hadanah ni macam mana? Hak penjagaan ni yang pertama, kanak-kanak lelaki 7 tahun ataupun yang telah mumayyiz. Maksudnya bila anak lelaki tu telah mencapai 7 tahun, dia berhak untuk memilih untuk tinggal dengan ibu ataupun ayahnya. Dan begitu juga dengan kanak-kanak perempuan 9 tahun ataupun mumayyiz, dia berhak untuk menentukan dengan siapa dia ingin tinggal, bapa atau ibunya. Baiklah, saya akan teruskan kepada kawan saya. Okey, yang pertama sekali adalah mut'ah. Mut'ah ni merupakan sejumlah harta di mana suami wajib memberi kepada bekas isteri yang pernah disetubuhinya jika perceraian itu bukan berpunca daripada isteri dan bukan kematian suami. Mut'ah ni juga dikenali ataupun kita panggil sebagai sagu hati, pemberian suami kepada isteri jika perceraian itu bukan berpunca daripada isteri. Dalam Al-Quran terdapat ayat mengandungi tentang mut'ah ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 241. Okey, bentuk-bentuk pemberian daripada suami boleh seperti pakaian, barang-barang dan juga wang sesuai dengan kedudukan dan juga keadaan suami. Islam ni tidak menetapkan kadar mut'ah berapa-berapa, ianya bergantung kepada persetujuan suami dan juga isteri. Tetapi jika berlakunya perselisihan faham pertenikahan mengenai mut'ah, jumlah mut'ah ni, maka Mahkamah Syariah akan memutuskan kadar yang sepatutnya berdasarkan kemampuan suami. Okey, untuk penambahan, isteri yang nusyuz tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah daripada suaminya kerana perceraian itu berlaku disebabkan isterinya yang nusyuz. Seterusnya yang kedua adalah nafkah iddah.
Okey, bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, perlulah menjalani tempoh iddah. Tempoh iddah ni mengikut situasi penceraian. Ada tempoh-tempoh tertentulah. Dan ada juga isteri yang tidak berhak mendapatkan nafkah iddah ni. Kita akan tengoklah satu persatu. Yang pertama sekali, isteri diceraikan secara talak rajai. Yang ini berhak mendapatkan nafkah iddah. Okey, kita tengok hanya nafkah dan tempat kediaman untuk perempuan yang dirujuk oleh suaminya, riwayat Ahmad dan An-Nasai. Talak rajai ni maksudnya talak yang boleh dirujuk lah. Yang kedua, isteri yang hamil yang ditalak dengan talak ba'in, iaitu tidak boleh dirujuk, berhak mendapatkan nafkah sehingga anak lahir. Isteri yang hamil berhak mendapatkan nafkah ni sehinggalah anak tersebut lahir. Mengikut surah At-Talaq ayat ke-6, maksudnya kalau mereka itu hamil, maka berilah nafkah kepada mereka sehingga melahirkan anak. Okey, yang ketiga, perempuan yang tidak hamil yang diceraikan secara talak ba'in, iaitu tidak boleh rujuk, tidak berhak mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Okey. Isteri yang diceraikan yang tidak hamil dan diceraikan secara talak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Okay, mengikut riwayat Ahmad dan Muslim, tidak ada hak untuknya bagi tempat kediaman dan juga nafkah. Yang keempat, isteri yang dalam iddah kerana kematian suami tidak berhak mendapat nafkah iddah meskipun hamil. Sebab dia telah pun memperoleh harta daripada kematian suaminya itu. Okey, mengikut riwayat Dar Al-Qurni, tidaklah mendapat nafkah bagi perempuan hamil yang kematian suami. Jadi untuk kategori ni tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Yang seterusnya, isteri yang taat dan patuh kepada suami, isteri yang tidak nusyus. Golongan ini berhak mendapatkan nafkah iddah. Okey, menurut kitab Kifayah Al-Akhyar juzuk 29 halaman 48, apabila seseorang isteri nusyus, maka gugurlah hak isteri untuk menerima nafkah, pakaian dan juga giliran. Jadi bagi isteri yang nusyus tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Tapi bagi isteri yang tidak nusyus, yang taat dan patuh kepada suaminya, yang penceraian berlaku bukan kerana perangainya, sikapnya, maka dia berhak mendapatkan nafkah iddah. Baik, hak-hak selepas bercerai yang ketiga adalah hadanah. Hadanah bermaksud pemeliharaan anak lelaki dan perempuan yang masih kecil, yang belum boleh berdikari, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dengan sempurna serta dapat berdikari dalam hidupnya. Jadi hadanah ni secara ringkas adalah hak penjagaan anak, khususnya bagi anak-anak yang belum boleh berdikari, yang masih kecil. Okay, mengikut syariat Islam, ibu adalah orang yang paling layak menjaga anak-anak selepas berlakunya perceraian. Mengikut Seksyen 81 Akta 303. Jadi, hak penjagaan anak ni akan dapat kepada ibu. Sepatutnya akan dapat kepada ibu. Okay, syarat isteri untuk memelihara anak ataupun ibu untuk memelihara anak, yang pertama sekali mestilah Islam. Yang kedua, sempurna akalnya. Yang ketiga, berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang diperlukan oleh kanak-kanak. Okey, maksudnya umur yang sesuai lah. Yang keempat, berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah sebab dia akan bentuk anak-anak tersebut dengan baik. Yang kelima, tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak ataupun jasmani. Yang ini mengikut Seksyen 82 Akta 303. Tetapi berlaku juga keadaan di mana isteri ataupun ibu ini tidak berhak untuk mendapat hak penjagaan anak. Okey, seperti contohnya yang pertama sekali, wanita tersebut berkelakuan buruk secara keterlaluan. Okay, yang kedua, isteri ataupun ibu tersebut cuai dalam menjaga anak-anak. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, sengaja menukar permastatin supaya dapat mencegah bapanya daripada menguruskan anaknya. Dan yang terakhir sekali adalah kebajikan anak tersebut menjadi terjejas apabila si ibu berkahwin dengan orang lain. Jadi, itu boleh menarik hak penjagaan anak daripada si ibu.
Baiklah, yang seterusnya adalah nafkah anak. Okey, untuk nafkah anak ni, bapa wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan syarat, ada 3. Yang pertama sekali adalah bapa itu mampu memberi nafkah kepada anak. Yang kedua, anak itu belum boleh berdikari bagi anak perempuan sehingga ia kahwin ataupun ada pekerjaan. Dan yang ketiga, anak itu miskin dan tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkahkannya. Sekiranya anak itu telah balik dan boleh berdikari, maka tidak wajib lagi nafkah untuk anak tersebut. Dan jika anak tersebut mempunyai harta sendiri, walaupun masih kecil, maka bapanya tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Okay, seterusnya adalah harta sepencarian. Harta sepencarian ini juga boleh dituntut oleh isteri selepas berlakunya penceraian. Jadi harta sepencarian ini bermaksud harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Okay, dalam perbahagian harta sepencarian ini, mahkamah akan merujuk kepada sumbangan pasangan semasa perkahwinan. Mahkamah akan lihat sumbangan yang dibuat oleh setiap pihak sama ada suami ataupun isteri dalam pelbagai bentuk lah, sama ada dalam bentuk wang, harta, kerja untuk memperolehi aset-aset. Yang kedua, hutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama semasa perkahwinan. Dan yang ketiga adalah mahkamah akan lihat keperluan anak-anak yang belum lagi dewasa daripada perkahwinan tersebut. Okey. Dan sekiranya isteri tersebut merupakan seorang suri rumah, dia juga berhak untuk mendapatkan harta sepencarian kerana suri rumah ni dia melakukan pekerjaan di rumah kan, sepatutnya diberikan gaji. Jadi sebab itulah untuk harta sepencarian ni, isteri walaupun suri rumah berhak mendapatkan harta sepencarian. Okay, yang terakhir adalah tunggakan nafkah. Seseorang isteri boleh membuat tuntutan hutang ke atas bekas suaminya jika didapati suaminya tidak membayar mas kahwin, tidak memberi saraan hidup ketika dalam tempoh perkahwinan dan tunggakan nafkah anak. Jadi untuk tunggakan nafkah ni sekiranya semasa perkahwinan tersebut mas kahwin itu dilaksanakan secara hutang, maka bolehlah menuntut tunggakan nafkah ni. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.